Okey, jadi kita nak belajar pasal janjang. Kamu ada ke belajar pasal janjang kat tuition? Ada? Cikgu, saya nak call lepas tak? Okey. Ada ke Tak belajar tahu. waktu tuition? Tak ada ah. Yang tuition yang petang-petang tu tak ada ajar tajuk janjang. Tak ada. Oh, sebab Tak. korang tak belajar lagi, dia tak ajar kot. Di janjang. Kamu pernah belajar, cikgu rasa tak silap cikgu lah, waktu kamu menengah rendah pasal pola nombor. Pernah tak? Pola nombor. Ha. Apa maksud pola nombor? Pola. Pola tu apa? Betul. Dia nombor yang kita susun dalam satu pattern. Ni, pola. Tu kita panggil sebagai pola. Ni kalau nombor ni, mana cikgu tulis ni? Kita boleh tulis dia dalam satu baris macam tu. Kalau dia ada pattern. Okay, contoh nombor ni kan. 9, 5, 1, negatif 3. Jadi kalau dia ada pattern, kita panggil dia sebagai jujukan ataupun pola. Boleh? Dalam bahasa Inggeris panggil sequence. Jadi kamu tengok nombor ni apa dia punya pattern dia. Macam mana daripada nombor ni dapat next number dia. Kita buat apa? Dia tolak 4. Tolak Tolak 4. Tolak 4 kan? Kalau ni ke sini? Tambah Sama tak 4. kan? Tolak 3. Sama-sama. Sama. Tolak 4 kan? Ha. Sama-sama. Okay, jadi kalau semua pattern dia ni daripada satu nombor ke satu nombor ni konsisten, kan, kita nampak tak kita tolak nombor yang sama, yang tu kita panggil sebagai pola lah. Boleh? Jadi pola yang kamu nampak ni, dia kata dia ada beza yang sama ni. Kita tengok dulu pola ni, tiap-tiap nombor ni kita panggil dia sebagai sebutan. Boleh tak dengar? Jadi yang ni sebutan. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan yang keempat kan. Jadi kalau kita tolak dia, kita cari beza antara dua nombor ni, lepas tu kita dapati nombor dia nombor yang sama, kita dapat satu janjang yang kita panggil sebagai janjang aritmetik. Boleh? Janjang aritmetik. Janjang aritmetik. Aritmetik tu maknanya kita dapat next number dia dengan kita tambah atau kita tolak. Dengan nombor yang sama. Contohnya ni, 9 dengan 5 ni kan. Dia beza dia 4 kan. Nombor ni pun beza dia 4 kan. Jadi kita dapat next number tu kita tolak 4. Jadi kalau tiap-tiap satu nombor ni corak dia sama, maknanya beza antara nombor ni sama, kita dapat satu corak pola lah, dan pola yang melibatkan tambah dengan tolak ni kita panggil dia ada nama khas dia, janjang aritmetik. Boleh? Nampak ni kamu akan belajar dua bentuk janjang, satu janjang aritmetik, satu janjang geometri. Nanti kita akan belajar kemudian yang geometri tu. Geometri tu kalau melibatkan darab dan bahagi. Faham? Jadi kita kena tengok kita punya pola ni, kita kena cam. Ada beberapa benda yang kita kena cam pasal pola kita ni. Jadi kita nak concentrate janjang aritmetik dulu. Okay. Siapa yang rumah dia tu bising tu? Cikgu mute dia. Rumah siapa? Oi, naik. Ada Nin. Rumah ada Nin ya? Okay. Nin. Rumah bising. Tak apa. Tengok skrin. Cuba nanti Tengok kalau skrin. rakam nanti dia bising sikit. Okay. Jadi apa tadi? Cikgu bagi kamu satu lagi yang 6, 12, 24, 48. Koma dot. Bila kita koma dot ni maknanya dia boleh berterusan sampai bila-bila nombor. Faham? Jadi tiap-tiap satu nombor ni kita panggil sebagai sebutan. Okay? Dan kalau beza antara sebutan tu nilai yang sama, kita panggil beza tu beza sepunya. Yang bawah ni janjang aritmetik ke bukan? Bukan. Bukan. Sebab apa? Sebab kita kena darab kan, baru dapat next number kan. Jadi yang darab 2. Darab 2. Jadi yang ni pola juga, tapi pola janjang geometri. Jadi kita ada dua jenis. Ni janjang geometri. Tulisan cikgu bodoh ni. Penat dah menulis.
Jalan geometri, alright. Jadi kalau janjian geometri tu kita darab atau bahagi untuk dapat next number. Kalau kita tambah tolak tu janjian aritmetik. Okay, mari kita tengok note. Alright, ni tajuk dia. Cikgu ada buku ni je kat rumah sebab cikgu kan bukan kat Perlis sekarang kan. Jadi buku ni je lah cikgu ambil sebagai rujukan. Okay, dia kata kat kamu kat sini. Janjian aritmetik ialah suatu jujukan nombor. Jujukan nombor tu sama dengan pola nombor. Kita panggil dia jujukan. Jujukan nombor di mana beza antara dua sebutan yang berurutan ialah suatu pemalar, nilai yang sama kan, yang disebut beza sepunya. Dalam bahasa Inggeris, beza sepunya ni common difference. Jadi sebab tu simbol dia D. Boleh? Jadi simbol dia kamu kena hafal. Sebab formula dia akan bagi dalam simbol tu. Dia tak tulis lah apa maksud D, apa maksud simbol-simbol lain-lain tu kan. Jadi kamu kena ingat dia punya simbol dia. Beza sepunya ni apa ke? Beza sepunya tu yang tadi tu, bila kita tolak, kata yang ni kan T1, T2 ni kan, bila kita ambil T2 tolak T1, kita dapat satu nombor yang sama tu kan, yang tadi tu kan, nombor 4 tu kan. Jadi yang tu kita panggil sebagai beza sepunya. Jadi cara Okay, kita tengok soalan bawah ni senang. Ada benda kamu nak salin ke? Gila Abbas. Abah baru masuk. Mana Abbas? Cikgu share PDF ni apa? Nanti Abbas. cikgu share lepas Abbas. kelas. Lepas kelas cikgu share. Comel. Abbas Abang sudah aku. buka. Abang connecting. Sabar-sabar. Lutfi, internet okey ke hari ni? Mana dia? Hilang. Hilang dah? Putus dah? Lah. Aish, awal. Okey. Jadi kamu tengok soalan ni, tentukan jujukan nombor yang manakah adalah janjang aritmetik. Tengok dia tulis JA tu janjang aritmetik lah. Nyatakan beza sepunya, maknanya dia nak D. Jadi cara kita nak dapat D tu, kita kena ambil T2 tu. Nampak tak? Bukanlah T2 saja. T yang kemudian tu tolak T yang awal. Dia kata cikgu punya sebutan tadi, yang ni kan, kita kena ambil 5. Cara nak dapat D tu kita punya formula Tn tambah 1 tolak dengan Tn. Maknanya yang belakang tolak dengan nilai yang depan. Faham? Jadi dia ke belakang ni. Sebab bila kita tambahkan tiap-tiap sebutan tu dengan D tu, kita akan dapat sequence yang seterusnya. Jadi sebab tu kita kena tolak untuk dapatkan beza sepunya. Okey tak? Faham tak? Jadi yang ni D dia, kalau kita tolak 5 tolak 9 kan? Dapat negatif 4 kan? Maknanya 9 akan jadi 5 bila kita tambahkan dia dengan negatif 4. Sama juga 5 akan jadi 1 bila kita tambah dia dengan negatif 4 macam tu. Jadi kita akan tambahkan sebutan yang sebelum tu dengan D untuk dapat sebutan yang seterusnya. Jadi formula dia kita kena tolak yang belakang dengan yang depan. Jadi negatif 3 tolak dengan 1 sama dengan 1 tolak dengan 5 sama dengan 5 tolak dengan 9 sebab dia pola yang sama. Dia punya D tu sepunya. Okay. Okay, start pada kita punya soalan. Jadi dia tanya kat kamu, tentukan jujukan nombor yang manakah adalah janjang aritmetik. Jadi antara dia punya jujukan tu ada yang aritmetik, ada yang bukan pola. Lepas tu nyatakan beza sepunya dia. Senang lah. Okay, A tu. Janjang aritmetik ke bukan? Macam mana kamu nak proof dia janjang aritmetik? Depan tolak belakang. Tolak dua nombor ni. Jadi kamu kena uji lebih daripada sekali kan? Yes. Kata kamu uji 2 kali. Uji semua pun tak apa, lagi bagus. Admit. Jadi kalau kamu uji semua nombor ni dapat nilai yang sama, bila kita tolak baru kita kata dia janjang aritmetik. Yang ni betul ke tidak? Aritmetik. Aritmetik kita tolak, kita dapat berapa? D kita berapa? 5. 5. Kita 5. 33 tolak dengan 28 dapat 5. Lepas tu 28 tolak 23 pun dapat 5. Jadi D kita 5. Betul lah. Yang ni janjang aritmetik. Betul. Kerja apa tau? Abbas. Duduk kat kelas. Buah yang Abbas. Okay, B. Janjang aritmetik ke bukan? Bukan. Bukan. Sebab apa? Yang mana yang kita tolak dapat nombor lain? Yang ni 50 dengan 58. 43 tolak 50 Dapat berapa? 7.
Negatif 7. Tujuh. Negatif 7. Yang ni? Negatif Lapan. 8. Salah. Bila salah seorang tu bukan nombor yang sama, maknanya dia tak ada D sepunya. D ni kan beza sepunya kan. Maknanya dia mesti nombor yang sama. Tapi yang ni bukan jangan aritmetik. Jadi yang ni soalan yang basic lah. Dia belum lagi masuk soalan exam lah. Okay. Okay, yang ni susah sikit C. Pakai formula dia. Apa formula tadi? D sama dengan apa? D sama dengan D2. N D campur N 1 tambah 1. tolak dengan T N. Maksudnya T lebih besar tolak T lebih kecil. Itu maksudnya T N campur 1 tu. Sebab tiap-tiap satu sebutan kan. Sebutan ni simbol dia dalam bahasa Inggeris T. Sebab dalam bahasa Inggeris sebutan tu term. Sebutan. Sebutan dalam bahasa Inggeris tu term. Jadi simbol dia T. Simbol dia T. Okay, jadi ni maknanya T besar tolak T kecil. Yang ni jangan aritmetik ke bukan? Ya. Maksudnya. Ya. Ya. Ya, betul-betul. 3x campur 7 tolak dengan 2x tambah 4 kan. Yang ni tak apa sebab tolak kalau kita buka kurungan, yang belakang ni dia akan efek. Jadi 3x campur 7. Iya ke? Tak lah. Tak kan? Pandai cikgu. Betul lah kan? Kita kena kembang kan? Cikgu dah lupa dah. Matematik. Ya, betul. Kembang tu. Yes. Alah. Tolak 4. Jadi dapat nombor berapa ni? 3x tolak 2x. X. X. 7 tolak 4. 3. 3. Yang ni dia punya beza sepunyanya X campur 3. Yang ni sama ke? Ya. Sama. Sama? Ya betul. Jadi dia adalah janjang aritmetik. Tapi tak boleh. Abbas tak habis set up gitu. Cikgu yang tak jawab yo. Janjang. Caman lah. Aritmetik lah. Janjang sebab cikgu ajar terbalik kata. Bukan baru belajar first topic, ada belajar 3 topik. Jangan aritmetik. Jangan relax Haha. Okay, D. Janjang aritmetik ke bukan? Tolakkan dengan kalkulator, senang sikit. 5/4 tolak dengan negatif 3/2 kan? Negatif lah celah tu. Kenapa negatif celah tu? Betul lah, biarlah. Negatif 3/2. Lepas tu negatif 3/2 tolak 7/4. Dapat nilai yang sama ke? Ni dapat berapa? Sama tu. Sama ke? Dah. Dok. Tak sama. 5/4 tolak negatif 3/2 dapat berapa? 11/4 kan? Sebab dia ada negatif ni. Tolak-tolak jadi tambah. Yang ni 11/4. Yang ni tolak dua orang dapat apa? Negatif 13/4. Negatif 13/4. Jadi yang ni bukan janjang aritmetik. Alright, dah pandai dah cam dah janjang aritmetik. Janjang aritmetik kamu ingat ni dia ada beza sepunya. Jadi dia ada D. Nanti kalau janjang geometri dia ada simbol yang lain pula. Dia ada common ratio, dia ada R. Ilyas pun nak masuk. Okay. Meh buat soalan ni pula. Kita buat latihan je sama-sama. Diberi 3 sebutan berturutan ialah satu janjang aritmetik. Cari nilai bagi K. Yang ni soalan yang boleh keluar exam lah. Dia kata yang ni dah confirm dah janjang aritmetik. Dia suruh cari nilai pemalar yang dibubur ni. Yang ni K. Jadi kita nak guna formula apa nak buat? Kamu tengok contoh dia. Macam mana dia dapat formula ni? Kenapa dia buat macam ni? Dia pakai apa? Tolak tu kan. Dia pakai beza sepunya tu kan? Sama. Dia pakai beza sepunya tu. Dia tak buat persamaan serentak. Yelah. Jadi sama dengan. Macam persamaan serentak lah. Dia ambil Dia sama dengan. di 3K tolak 5 tolak dengan K campur 1 ni kan. Dia sama dengan, kan D dia sama kan. Jadi ni tolak ni sama dengan ni tolak ni. Jadi kita boleh guna sama lah. Jadi 3K tolak tolak K campur 1 adalah sama dengan yang dua nombor depan ni pula. K campur 1 tolak 2K tolak 2.
Alright, kamu buat yang soalan yang dia bagi A. Jadi dia bagi kamu yang ni janjian aritmetik, selesaikan untuk cari nilai K. Dia apa yang sama dengan apa? 4K tolak 4 sama dengan 2K tambah 1. 4K tolak 4 tolak 2K tambah 1 sama betul. dengan Okey. kamu kena buat D. tolak. D sama dengan D. Kiri D, kanan pun D kan. D yang ni, Ya. lepas tu D yang ni. D 4K tolak 4. Siapa yang baru masuk tu jangan risau lah. Cikgu dah pergi jauh dah tapi cikgu rakam. Kamu boleh tengok balik video dia. 4K tolak 4. 2K tambah 1. Okay, ni belah kiri. Belah kanan apa? 2K campur 1 tolak K campur. K Dia tanpa. tambah 1. Yang ni kalau salah sebab kita careless lah. Okay, kita selesaikan. Yang ni kita kena betul lah, kena kembangkan dia punya negative sign tu. 4K tolak 4 tolak 2K tolak 1. Belah kanan ni 2K tambah 1 tolak K Sama 5. 1. Dapat dah. Kan buat laju sangat. 4K tolak 2K. Ni. 2K Relax lah ni. Dia relax ni. tolak 5. Boleh lah. Tajuk apa? Ni tajuk jancang. 2K tolak K. K tambah 1 tolak 1 hilang. Okay. 2K tolak K jadi K. K sama dengan 5. Okay, buat B ni. Tengok dapat jawapan apa K. Cikgu tak nak buat. Kamu kita tahu cikgu apa jawapan dia. Yang ni boleh kira laju-laju. Berapa dapat? Awak Negatif. negatif 2 betul? Betul. Negatif 2. Okay, pandai. Negatif 2. Siapa dapat lain? Siapa dapat lain dia salah kira. Okay. Tak buat. Ilyas buat lah. Tak faham. Tak Saya faham? tak buat tu. Macam mana kamu nak ikut ni? Sabar, kamu tengok sampai kamu faham. Okay, latihan nombor 3 ni. Bro. Cikgu tak lawan nak ulang sebab benda yang kecil-kecil. Tak faham. Okay, cari sebutan Ya, ke N. Tn bagi janjian aritmetik berikut. Dia suruh buat apa? Okay, kalau sebutan pertama ni kita ada simbol khas tu, dia simbol dia A. Agaknya sebab ABCA dulu kan. Jadi A sama dengan 7. Jadi sebutan pertama T1 tu A. Kita bagi simbol A. Okay. Lepas tu dia suruh cari sebutan ke N. Apa dia suruh cari ni? Ni lah dia suruh cari ikut yang kepala yang ditulis kat atas ni. Dia suruh cari sebutan pertama. Beza sepunya dengan sebutan ke N. Sebutan ke N. Butal lah ke? Yang ni dia tulis. Nampak tak sini dia tulis T12. Yang ni kamu nampak tak? Kita ada formula. Jadi kamu salin. Yang ni formula kita yang pertama. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Ni formula. Letakkan. Dibagi dalam exam. Apa maksud dia? Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Apa yang dia nak tu? Butan terakhir. Kalau Tn ni maknanya sebarang sebutan yang ditanya. Katakan dia nak sebutan ke-12. Kat sini T12 lah. Maknanya nombor yang ke-12 dalam kita punya pola tu. Faham tak? Jadi cara nak dapat nombor ke-12 tu, kamu kena ambil T1 kamu, A kamu punya sebutan pertama tu, tambah dengan N tolak 1. Jadi kalau N ni 12, yang N tolak 1 ni berapa? 11 lah. 11.
Sebelah. Okay. 11D. Jadi ini formula dia. D tu beza sepunya dia. Mana yang ni dia suruh cari T12 kan? T12 sama dengan 7 tambah 11D. D kamu tu 4. Bila kamu kat sini maknanya kamu boleh dapat D dia. Bila kamu tolak 15 dengan 11 ni kamu dapat beza sepunya dia. Okay. Jadi polar ni dia punya beza dia sama Ilyas. Ni 15 tolak 11 tu 4. Jadi ini pun 4. Okay. Lepas tu kita masuk dalam formula ni. A dia 7. Dia punya D dia 4. Kita dapat jawapan 51. Jadi kalau yang ni kamu kena bubuh N tolak 1 dia jadi 16 lah. Faham? Okay. Jadi yang ni A dia apa? 32. Oh. A dia 32. Sangat kacang. Okay. D dia berapa? 18 tolak dengan 25. Negatif Negatif 7. 7. Negatif 7. Jadi kalau dah sure dia janjian aritmetik kamu tak payah test banyak nombor. Kamu buat sekali sudah. Okay, jadi T17 sama dengan 32 tambah 16. 16 darab dengan negatif 16. 7. okey. Oh, okey. Itu formula dia. Jadi kamu tak payah nak cari satu. Dia memang bagi kamu shortcut. Kita ada shortcut. Dia apa jawapan dia? Berapa nilai T17? 41. Dapat apa? 41. Negatif. Bukan? Negatif 80. Negatif 80. Negatif 80. Kamu salah picit. Macam mana nak picit ni? Picit dua orang ni dulu. Dia darab kan. Tapi kalau tulis terus pun kalkulator faham patutnya. Jadi betul. Negatif 80. Betul? Siapa tak faham lagi? Sana masuk dah? Belum. Okey, kita ada 10 minit lagi. Cikgu mungkin kena bagi kamu 2 kali kot meeting ni. Baru selesai kita main janjang. Okey, B. Cuba buat B. A dia apa? 1.6. 1.6. A tu sebutan pertama. D dia 2.6 tolak dengan 2.1. Beza sepunya antara sebutan tu. Berapa ni? 0.5. 5. 5. Alright. Jadi dia nak T9. T9 sama dengan 1.6 tambah 9 tolak dengan 1. 8 kan? 8 darab dengan 0.5. Senang je. Lima 5.6. Betul? Okay. Okay, buat C. Tengok T25 dapat apa? Berapa? Berapa? 90. 90. Betul? 18 tolak dengan tambah dengan 24 darab D dia apa? 24 tolak 21. 3. Dapat 90. Okey, T31 berapa? Dapat. T30. Betul, pandai. 8. A dia apa? Setengah kan? Setengah tambah 30 darab dengan berapa dia punya D? 1.4. Okey. Ni dapat jawapan 8. Okey, dah tahu dah macam nak cari sebutan. Okey, kita tengok soalan ni pula. Habis dah? Okey. Cari bilangan sebutan N bagi setiap janjang berikut. Jadi kalau kita ada formula, macam biasalah dia boleh suruh kamu cari mana-mana kan. Jadi tadi straightforward dia suruh cari Tn. Sekarang ni dia suruh pusing-pusing sikit, dia suruh cari N ni. Faham je kan? Faham kan? Jadi kalau kita nak guna formula Tn tu, kita kena cari A dengan D dia lah. Lepas tu
Kamu tengok tak dia bubuh nombor ni, lepas tu dia dot, lepas tu koma, negatif 115. Maknanya kita tak tahu negatif 115 ni sebutan ke berapa. Faham tak? Jadi sebutan ke berapa tu N ni lah. N ni kan sebutan kan. Jadi sebutan ke berapa N tu. Macam yang ni N dia 27. Maknanya 90 ni N ke T ke 27. Jadi yang ni pun sama. Jadi kita nak pakai formula TNA campur N tolak 1D. A kita 29. D kita berapa? 21 tolak dengan Negatif 8. 29. Dapat negatif 8. Alright, jadi kita masuk dalam formula ni. Yang ni kita nak isi dengan apa? Yang TN belah sini. Ni. Ni nak ganti apa? Negatif 115. Ni. Ini jawapan ni kan? Yang kita nak tu yang ni. Faham tak? Okay, jadi negatif 115 sama dengan 29 tambah dengan yang ni kita tak boleh nak kita tinggal dia macam ni lah sebab kita tak tahu N kita apa. Faham tak? Jadi D kita negatif 8. Alright, kita selesaikan soalan algebra yang mudah ni. Jadi yang ni kena darab dulu. Ingat nak? Ini 29 tambah negatif 8N. Ini bulan kurungan lagi. 8N tambah 8. Okay, lepas tu kita buanglah kurungan ni. Tak apalah, dia tambah. Ni negatif 115. Negatif 115. 29 tolak 8N. Tambah 8. Berapa dapat N dia tu? Negatif 19. Negatif ke positif? Positif kan? Positif. Positif. Boleh tak N jadi suatu nombor negatif? Boleh. Boleh. Sebutan dia negatif. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Kalau paling kecil T1A ni kan, mana boleh ada T negatif 1? Takkan sampai bila kita punya, mana boleh ada kurang daripada A. Okay, jadi dia tak boleh negatif. Jadi kalau kamu dapat negatif tu kamu careless. Alright. Buat soalan ni pula B. Dia nak cari N juga. Jadi dia bagi kamu TN kamu 71. Ni kamu punya A ni. Ingat ni A. T kamu tolak dua orang ni kamu dapat D dia. TN sama dengan A tambah N tolak 1D. 71 sama dengan 2 tambah N tolak 1. 3.5 tolak 2 dapat berapa? 1.5. Ya. 1.5. Okay. Solve kan? Kita cikgu berapa jawapan dia? Tolak 1.5. 71 tolak 2 tambah 1.5 sama dengan 1.5 N. Jadi N sama dengan apa? 47. Betul. N dapat 47. Tapi tak faham yang ni. Okey Abang okey? Okey. Okey. Alright, yang ni pula C. Yang ni cikgu tak tulis apa-apa. Cari kita cikgu N apa? Kalau susah tengok pecahan tu macam tu kamu tukar jadi pecahan tak wajar. Kalau okey tak apa.
Cikgu, Ya. D tu beza ya. D tu beza antara sebutan yang lebih besar tolak sebutan lebih kecil. Okey. Tolak. Jadi kalau soalan C ni 13/15 tolak 2/3 dapat D. Siapa dapat dah nak putus dah ni? Less than 1 minute. 13/3. Ada per ke? Tak ada. Si nombor dia comel, nombor bulat. Nombor bulat. Maksud cikgu dia tak ada pecahan. Oh. Dapat pecahan. Dapat pecahan kak? Kira semula. Dia dapat jawapan patutnya 31 ke? Pandai dia ni. Betul, 31. Hack. Kamu careless kot waktu sebab dia pecah.